أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم نور بكتابك بصارنا، واشرح به صدرنا، واستعمل به بدننا، وأطلق به لساننا، وقوي به جناننا، وأسرع به فهمنا، وقوي به عزمنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah asar hari ini bagi menyambung tahsin Al-Quran dan tafsir Al-Jalalain, insya-Allah. Yang saya kasihi sahabat takbiran Gubernur Iman, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para jemaah, sahabat-sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang sentiasa istiqamah berada di dalam halaqah ilmu. Syukur alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan ilmu kitab yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, ahli ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hari ini masih menyambung surah An-Nisa, muka surat 91 ayat yang ke-80 insya-Allah. Falyatafaddal mashkura Ustaz. الحمد لله. جزاكم الله خيرا كثيرا الإخوان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل وغوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi saya dan kita semua taufik untuk sama-sama hadir lagi di dalam majlis ilmu pada petang ini. Hanya saja dengan taufik dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat hadir pada petang ini. Semoga dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima usaha kita dan menjadikan ia
asbab untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala pilih lagi dan lagi insya-Allah. Baik, seperti biasa kita akan sambung pengajian tahsinul Quran pada petang ini pada muka surat ke-91 ayat ke-80 suratul Nisa. Kita sediakan mushaf insya-Allah di hadapan kita. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Nah, insyaAllah dipersilakan puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Mak Zah. Silakan. Okay, terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha wa yaquluna ta'atun fa iza barazu min indika bayyata ta'ifah indaka bayyata Bayyata ambil daripada bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayitun fa'arid anhum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Semput majah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira pada Mak Zah untuk waqaf pada satu tempat dan i'adah. Kita kena ambil pada tempat yang sesuai, masya-Allah. Tak apa, nanti saya nak murajaah balik lah sekali lagi. Kita pun pernah belajar dulu, mula-mula dulu waqaf ada beberapa cara dan beberapa kaifiat untuk waqaf. Baik, nanti tolong ingatkan, mungkin dalam minggu depan insya-Allah kita boleh ulang balik, murajaah balik kaifiat dan pembahagian waqaf, insya-Allah. Baik, seterusnya terjemahan ayat yang ke-80 ini, sesiapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi
dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak menegaskan kalau kamu nak mentaati Allah, kamu kenalah mentaati Rasul. Jadi bergantung dengan mentaati Rasul, barulah kamu akan dapat mentaati Allah. Sebab tu asyhadu an la ilaha illallah dia tak sempurna tanpa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah syahadah dia kena ada dua. Dia kena sempurna dua-dua bahagian. Kalau tidak sempurnalah iman dan tidak akan dikategorikan dan tidak akan dikira seorang itu telah memeluk Islam tanpa sempurnanya dua kalimah syahadah ini. Kena ada dua benda. Satu mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiganya yang kedualah asyhadu an la ilaha illallah intisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Ini mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mendengarkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini hanya saja dengan mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak taat perintah Allah kenalah mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu siapa yang mayyuti'ir Rasul, siapa yang mentaati Rasul, maka setelah sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tafsir Baydawi ada memberitahu bahawasanya Nabi SAW pernah mengatakan man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang mencinta aku maka dia telah mencinta Allah SWT. Kan? Jadi orang-orang munafik ni pandailah dia orang nak memesongkan orang ramai. Jadi dia kata apa? Laqad qarafa syirk. Sungguh Muhammad ni telah membuat satu kesyirikan. Sedangkan wa huwa yanha anhu. Sedangkan Muhammad ni dia larang orang buat syirik tapi dia telah buat syirik. Dia orang munafik cakap macam tu. Ma yuridu illa an nattakhidahu rabba. Muhammad ni dia tak nak kecuali dia nak jadikan kita jadikan dia sebagai Tuhan. Sebenarnya Muhammad ni nak kita sembah dia je, sebab tu dia cakap siapa yang mencintai aku maka dia mencintai Allah. Jadi orang munafik kata macam ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkanlah ayat ini, siapa yang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah. Dan bahkan dalam ayat lain pun Allah Subhanahu Wa Taala diberitahu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah SWT yang sendiri suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu orang ramai, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, ikutilah cara aku, ikutilah sunnah aku, fattabi'uni. Jadi terus lagi Allah SWT wa man tawalla, Allah SWT berfirman, dan siapa yang mereka berpaling maka tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad ke atas mereka sebagai penjaga mereka. Jadi janganlah kamu bersedih kalau mereka berpaling, berpaling daripada mentaati kamu, daripada mengikut sunnahmu, daripada berpaling daripada mengikut caramu, dan kami tidak menghantar engkau. Allah Ta'ala beritahu Nabi Muhammad, kami bukannya menjadikan kau sebagai penjaga mereka, penjaga amalan mereka, penjaga keinginan mereka. Bahkan hanyalah Nabi SAW mubasyiran wa nadhira, hanyalah memberi peringatan, siapa yang mentaati Allah dia akan berjaya, siapa yang mentaati Rasul dia akan berjaya, siapa yang berpaling dia akan gagal itu selama-lamanya. Terus ayat ke-81, dan mereka berkata, orang munafik kata, kami mentaati kamu wahai Rasul. Ini hanya pada lidah mereka lah. Orang munafik kan.
Hanya kita kita akan cakap di hadapan Nabi, kita mentaati Nabi. Fa'idha barazu min indika, maka apabila mereka keluar dari sisi kamu, mereka beredar daripada kamu, bayyata ta'ifah, maka mereka menyusun pada malam hari, menyusun apa? Perancangan. Mereka membuat perancangan satu golongan daripada mereka, ghairal ladzi taqul, selain apa yang mereka telah katakan pada kamu tadi, pada kamu secara zahir, yang mana mereka mentaati kamu. Ini mereka tidak mahu mentaati kamu. Mereka nak buat perancangan untuk menderhakai kamu. Wallahu yaktubu, dan Allah Subhanahu wa taala yang menulis apa yang mereka rancangkan pada malam hari. Sebenarnya bayyata yubayyitu tabyit ini sebenarnya adalah bermalam, dan berlakukan sesuatu pada waktu malam ataupun bermalam. Sebab tu dalam bab berpuasa, bagi kita mazhab Imam Syafi'i ni, kita kena berniat pada waktu malam, tabyid. Wajib kita niat nawaitu shauma ghadin dan tabyid. Jadi kepada ayat ini, dia mengikut konteks lah. Ayat ini bagi tahu bayyata ni akan bererti membuat perancangan, membuat plan, satu komplot untuk menjatuhkan Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala tulis apa yang mereka buat pada malam hari itu, perancangan mereka. Fa'arid anhum, maka berpalinglah oleh kamu daripada mereka dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Jadi tawakal kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Seterusnya ayat ke-82. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Nah, insyaAllah dipersilakan seterusnya, Puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Ustaz saya berhenti. Baiklah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Seterusnya terjemahan ayat ke-82. Maka apakah tidak mereka merenungi kandungan Al-Quran, tadabbur, merenung, ya, dan aplikasikan dalam diri mereka sendiri. Ini tentang
Satunya tentang kandungan dari segi lafaz-lafaz kalimah, begitu juga jumlah Al-Quran yang mengandungi fasahah dan balaghah yang cantik, bahasa-bahasa yang cantik, keelokan bahasa. Jadi adakah mereka tidak melihat, mereka tidak merenung, memikirkan, walau kana, dan sekiranya adalah Quran itu daripada sisi selain daripada Allah Ta'ala, maka mereka akan mendapati padanya ikhtilaf, pertentangan, perpecahan yang banyak. Kalaulah Al-Quran ni bukan daripada Allah, kalau daripada selain daripada Allah, mesti ada percanggahan antara ayat dengan ayat yang lain. Jadi ikhtilaf yang banyak. Kalau ikhtilaf yang banyak, kalau orang cakap dalam ayat ini Allah bagi tahu ikhtilaf yang banyak daripada selain daripada Allah, adakah ada pada Allah ikhtilaf yang sedikit? Jadi kalau orang katanya macam tu, kita jawab tidak. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran tidak ada ikhtilaf langsung. Hanya ayat ini Allah Ta'ala nak bagi tahu balaghah, mubalaghah di dalam penekanan mereka, yang mana mereka akan membuat banyak ikhtilaf. Ini sikit dan banyak hanya pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada ikhtilaf langsung di dalam Al-Quran ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka akan mendapati banyak ikhtilaf kalau selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ayat ke-83, dan apabila datang kepada mereka satu perkara, urusan tentang keamanan, ini kemenangan, ataupun tentang ketakutan, ini kekalahan orang-orang Muslim, pasukan-pasukan tentera-tentera Islam, mereka akan ada'u bih, mereka akan menyebarkan dengannya. Ini bila orang munafik ni dia tahu tentang satu pasukan umat Islam yang Nabi SAW hantar sebagai sariyah. Sariyah adalah satu peperangan, satu pasukan umat Islam yang mana Nabi SAW tidak menyertai peperangan tersebut, tidak bersama dengan sahabat-sahabat dalam peperangan. Jadi orang munafik ni apabila dia orang tahu satu perkara, satu khabar tentang pasukan ini, sariyah ini, sama ada kemenangan atau kekalahan, mereka akan terus sebarkan dia tanpa usul periksa. Jadi mereka buat macam ni sebab apa? Kalau kalah, dia orang akan terus bagi tahu orang-orang mukmin yang lain supaya mereka nak menakut-nakutkan, supaya hati mereka menjadi lemah, supaya mereka rasa down, mereka rasa lemah. Jadi ini adalah sifat orang-orang munafik ni. Jadi Allah Ta'ala menegaskan lagi, walau radduhu, kalaulah sekiranya mereka menyerahkan khabar ini, urusan ini kepada Rasul, biarlah Rasulullah SAW yang akan ceritakan ataupun sampaikan kepada sahabat, khabarkan kepada sahabat, kita masih ada lagi Rasul. Sekiranya mereka menyerahkan urusan ini kepada Rasul dan kepada orang-orang yang pemimpin, orang yang memegang urusan ini di antara mereka, la'alimahu alladhi, tentu mereka akan mengetahui akannya oleh orang-orang yang menyelidiki kebenarannya daripada mereka. Ini mestilah lebih tepat lagi daripada orang-orang munafik punya perkhabaran ini. Jadi patutnya mereka serahkan kepada orang yang Allah Ta'ala ataupun Nabi SAW telah tetapkan. Walaula fadlullahi alaikum, dan sekiranya tidak ada
kurniaan dari Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kamu, dan rahmatnya. Satu kurniaan dengan agama Islam, rahmatnya yakni Al-Quran. Pasti kamu akan mengikuti syaitan, jazakallahu syaitan, kecuali sedikit. Jadi sedikit. Ini sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Al-Quran. Ada juga yang mana Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan daripada syaitan. Zaman fatrah, zaman yang tidak ada Nabi, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara Nabi Isa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 600 tahun. Dalam keadaan itu agama Islam tak tak bangkit lagi. Allah SWT tak utus lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit sahaja di antara mereka yang terselamat. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Walaula fadlullah, kalau tidak ada kurniaan Allah Ta'ala ni, dan dengan memberi agama Islam dan rahmatnya, tambah lagi Allah Ta'ala hantar Al-Quran sebagai panduan. Jadi kamu akan sesat, kamu akan ikut syaitan. Kecuali sedikit ni Allah SWT, orang yang Allah SWT telah pilih. Antaranya adalah dalam Asyah bagi tahu Zaid bin Amr bin Nufail, antaranya juga Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah radhiyallahu taala anha, yang memberitahu tanda-tanda Nabi SAW tu adalah orang Rasul. Ingat tak? Waraqah bin Naufal yang Allah SWT pilih. Maka seterusnya Allah SWT sambung lagi berfirman ayat ke-84, insya-Allah. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Ya, Masya Allah, dipersilakan Puan. Seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا وحرض المؤمنين ra tu nipis, jadi sebelum masuk kepada ra pun kita kena nipis. Maksudnya daripada waharri tak nak waharri, terus kepada nipis. Baik. Waharridil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha
وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khair wa iyyakum ahsanul jazak. Seterusnya terjemahan ayat ke-84 ni, maka berperanglah kamu wahai Muhammad di jalan Allah, tidak membebani akan engkau kecuali dirimu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan, Allah SWT firman dalam ayat ini, janganlah menyebabkan kamu rasa lemah dan kamu rasa sedih apabila mereka tidak ingin menyertai peperangan. Kalau mereka tidak menyertai pun kamu ini kamu seorang diri pun kamu pergilah berperang di jalan Allah. Faqatil walau wahdak, ini walau kamu sendirian. Sebabkan fa innaka maw'udun bin nasri. Sesungguhnya kamu dijanjikan dengan pertolongan pada Allah, nusratullah. Jadi jangan kamu terkesan dengan orang-orang yang tidak menyertai peperangan. La tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin, dan galakkanlah dan kobarkanlah semangat mereka, semangat orang-orang mukmin ni. Jadi tashkil mereka, ajak mereka untuk berperang, galakkan mereka, sukakan mereka, bagi mereka fadilat, bagi tahu mereka fadilat berperang di jalan Allah SWT. Asallahu an yakuffa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolak kekuatan ataupun bahaya ataupun serangan orang-orang kafir. Ini Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemenangan kepada kamu. Wallahu asyaddu ba'san, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang sangat keras kekuatannya, sangat dahsyat kekuatannya, dan sangat keras siksaannya. Ayat ke-85, sesiapa yang ingin mendapat pertolongan, satu pertolongan yang baik, ini syafaat yang sesuai dengan agama dan sesuai dengan syariat, yakul lahu nasibun minha, dia akan mendapat bahagian pahala daripadanya. Ini siapa yang inginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia pahala. Dan siapa yang menginginkan syafaatan sayyi'atan, ini pertolongan yang buruk, satu syafaat yang buruk yang berlawanan dengan syariat, maka yakul lahu kiflun minha, dia akan mendapat bahagian dosa daripadanya, bebanan dosa daripadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap sesuatu maha berkuasa. Seterusnya ayat ke-86 ni, dan apabila kamu diberi salam, dihormati, ini diberi salam, bitahiyyatin, dengan satu ucapan salam, penghormatan, fahayyu, maka Allah Ta'ala perintah, maka berilah salam balik, ini jawablah salam balik, balaslah penghormatan itu bi ahsana minha. Ini level yang pertama. Ini darjat yang pertama, yang ini kamu balaslah dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka beri. Au rudduha, ataupun level yang kedua, paling kurang kamu balaslah dengan cara yang sama rata dengannya. Jadi kat tafsir mengatakan, contohnya kalau orang tu cakap Assalamualaikum, maka yang kita perlu Allah Ta'ala
perintahkan untuk jawab adalah, dan yang lebih baik daripada itu, kita mestilah sebut wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fahayyu bi ahsana minha, lebih baik daripada apa yang diberi salam tadi tu. Dan dibagi assalamualaikum, maka kita bagi yang sempurna. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun kalau tidak pun mestilah kamu balas balik secara sama rata, au rudduha. Jadi kalau orang tu cakap assalamualaikum, kamu pun balaslah waalaikumsalam. Kalau orang tu cakap assalamualaikum warahmatullah, kamu pun balaslah waalaikumsalam warahmatullah. Dan kalau orang tu cakap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kamu pun jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan sempurna, sebabkan dia bagi salam pun dengan sempurna. Itu maksud aurudduha. Jadi paling kurang kita kena balas dengan yang sama rata. Dalam tafsir memberitahu antara adab-adab memberi salam, sebabkan adalah memberi salam itu adalah sunat dan menjawab salam itu adalah fardu dan adalah lebih afdal. Jadi tidak ada amalan sunat yang mana dia mendapat amalan fardu, dapat pahala fardu kecuali memberi salam. Sebabkan apabila orang tu memberi salam, dia adalah penyebab untuk orang yang diberi salam tu melakukan satu amalan fardu. Memberi salam sunat, menjawab salam wajib fardu. Jadi dialah penyebab, maka dia melakukan sunat, amalan sunat, tapi dia dapat pahala wajib. Tu kata bagi salam ini satu perkara yang mudah, tapi sayang sekali sudah berkurangan pada zaman kita ini. Dan antara alamat tanda-tanda akhir zaman, Nabi SAW sabda, orang Islam kan memberi salam kepada orang yang dia kenal dia. Orang yang dia kenal dia. Tapi orang yang dia tak kenal dia tak bagi salam. Itu antara satu sunat yang sangat-sangat yang mudah tetapi sangat-sangat rugi. Ramai kita semua rugi. Kita bagi salam kepada orang yang kenal dia. Berapa banyak sangatlah kita nak kenal orang yang kita kenal, nak berbanding dengan orang yang kita tak kenal. Orang kita kenal mungkin dalam keluarga kita, jiran kita, sanak saudara kita. Orang kat Malaysia ni banyak lagi negara lain, negara sana timur, barat, utara, selatan, ramai lagi mana saja kita pergi, kita beri salam, mendapat pahala yang ganjaran yang banyak. Nabi SAW kata apa? Kamu tidak akan masuk syurga kecuali kamu mencintai antara satu sama lain. Adakah aku nak bagi tahu kamu, nak tak kamu tahu satu amalan yang mana kamu lakukan, amalan ringan, senang kamu lakukan, kamu akan mendapat kecintaan antara satu sama lain. Afsus salam bainakum. Awala adullukum ala tak ingat kataan dia. Dan idza fa'altum tahabbabtum, apabila kamu lakukan satu amalan tu, kamu akan mencintai antara satu sama lain. Afsus salam bainakum. Afsus salam bainakum, yakni berilah salam, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam di antara kamu. Jadi para sahabat apabila jumpa Nabi SAW, mereka akan mereka akan usaha untuk mereka lah beri salam yang terawal sebelum Nabi. Tapi mereka selalunya tidak dapat peluang itulah. Dan mereka sampai mungkin mesti Nabi SAW yang sendiri yang lebih awal memberi salam kepada mereka.
Bahkan kalau mereka berpisah dengan satu dahan atau satu batang, satu pohon pokok pun, mereka tengah bersembang, berjalan bersembang, berpisah dengan satu pohon pokok pun, lepas tu bertemu balik hanya pada waktu yang singkat sebab berpisah untuk mengelak daripada pokok pohon tersebut. Nak berpisah masa tu pun mereka lepas tu bagi salam balik, mendapatkan pahala tu sebab mereka orang yang paling faham. Sahabat-sahabat adalah orang yang paling faham, a'maquhum ilma, mereka yang paling mendalam ilmu mereka. Jadi memberi salam adalah sunat, menjawabnya adalah wajib. Tapi kena tahu juga adab-adab memberi salam. Memberi salam kena tahu adab-adab dia. Janganlah orang tu tengah makan kita bagi salam, tak boleh ya. Orang tengah makan tidak boleh kita kacau beri salam. Orang yang tengah bagi khutbah kita masuk, kita lambat solat Jumaat, kita bagi salam, tak boleh. Orang tengah baca Al-Quran, orang tengah baca Quran kita bagi salam, tak boleh. Orang tengah meriwayatkan hadis, baca hadis, kita bagi salam, tak boleh. Dan orang tengah bagi tengah mengajar muzakarah ilmu, kuliah dah mula, bagi salam, Assalamualaikum Ustaz. Kita kena tahu adab-adab dia. Orang tengah iqamat, tengah azan, dia bagi salam kat muazzin tu, tak boleh. Itu juga, dan kita tak perlu, bahkan orang yang sedang melakukan itu tak wajib pun untuk dia menjawab salam. Orang tengah makan dia orang bagi salam, jadi tidak wajib bagi dia untuk menjawab salam kerana pada awal lagi orang itu telah melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya, memberi salam pada orang yang sedang makan. Jadi dalam tafsir kata, Imam Abu Yusuf kata la yusallimu ala la'ibi syatranj wan nardi, orang tengah main, orang tengah buat benda lalai, main chess, tak bagi salam. Orang tengah nyanyi tak bagi salam. Orang tengah orang tengah qada hajat bagi salam, tak boleh. Dan orang tengah buat benda yang lalai, antaranya mutayyirul hamam, orang yang tengah plastik burung, orang yang tengah main dengan burung-burung tu, tak boleh. Orang yang tengah mandi, banyak keadaan yang mana kita kena tahu adab-adabnya memberi salam. Dan orang yang sepatutnya kita bagi salam pada orang yang kita jumpa dalam keadaan dia bebas, dia senang, dia tenang. Contohnya orang tengah jalan, bagi salam kat orang tengah duduk, dan orang tengah rakib alal mashi, orang tengah tunggangan, dia tak bagi salam kepada orang yang sedang berjalan kaki. Orang yang menunggang, bahkan katakan dalam tafsir, dalam hasyiah kata orang yang menunggang kuda memberi salam kepada orang yang menunggang keldai. Orang kecil, kanak-kanak, budak-budak kecil memberi salam kepada yusallimus saghiru alal kabir, anak-anak kecil memberi salam kepada orang yang tua, orang yang lebih lanjut usia daripada mereka. Dan satu jemaah jumpa dengan satu jemaah ni yang kecil, satu jemaah lagi yang besar. Jadi jemaah yang kecil inilah yang memberi salam kepada jemaah yang besar. Itu antara adab-adab salam. Itu juga, adakah harus untuk kita menjawab salam bagi orang kafir? Kalau orang kafir bagi salam kat kita, wajib kita jawab. Kita kena cakap wa'alaikum sahaja. Wa'alaikum. Seperti mana Nabi SAW, orang Yahudi dia mengejek-ejek Nabi SAW, mempersendakan Nabi SAW dengan mereka kata assalamualaikum. Dia tak cakap assalamualaikum. Ya, assamu berarti matilah ke atas kamu. Bahasa mereka. Dan sam. Jadi Nabi SAW menjawab wa'alaikum. Nabi tak cakap lebih pada itu. Wa'alaikum. Jadi kalau orang kafir cakap, yang kita beri salam pada kita cakap wa'alaikum je. Baik. InsyaAllah. Semoga Allah SWT memberi saya dan kita semua taufik untuk sama-sama kita lakukan amalan yang masya-Allah sunnah, yang mendapat faham
pahala wajib ni, insya-Allah. Amin. Maaf Ustaz nak tanya boleh? Baik, boleh kan? Tadi macam kita tengah baca Al-Quran, anak kita balik kan dia ada kunci sendiri pada tangan dia. So dia buka je pintu tu, dia beri salam dia nak masuk rumah. Apakah kita wajar menjawab salamnya? Uh, Sebab dia beri salam tu selalu kita masuk rumah beri salam. ya, Kan kita masuk rumah kan. Ini dia masuk rumah kita tengah baca Al-Quran, dia beri salam. kalau dia tak tahu kita sedang baca Quran, tak ada masalah lah. Kalau dia Tapi tahu, kita wajar menjawab salamnya. perlu ke tidak? Kita tak perlu, sebab kita tengah baca Al-Quran, kita perlu dahulukan pembaca Al-Quran. Kita boleh jawab dalam hati ke, Dalam hati. tak ada masalah. Boleh, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat ke surat 92 ayat ke 87. Surat 92. Ya. Allahu la ilaha illa hu ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi haditha. Bezakan ha dengan ha. Minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi haditha. Betul Ustaz? InsyaAllah. Lagi ya. Haditha, ha di tengah kerongkong. Haditha. Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa ma lakum fil munafiqina fa'ataini wallahu al-kasahum fi'ataini. Wa ma lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu al-kasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallahu an alam adam aturiduna ay tahdu man alam adallah alam macam mana Ustaz? Man adallallah. Adallah adallah. Lam yang pertama tak tebal. Adallah. Adallallah. Lam yang kedua adallallah
adallallah. Aturiduna an tahdu man adallallah. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Waddu law takfuruna kama kafaru Tak kaf dengan nada qalqalah. Tak sikit je dia punya angin dia. Takfuru. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Wala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Wa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum waqtuluhum. Tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum Fakhuzuhum. fakhuzuhum. Wa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Haitsu wajadtumuhum. Tidak ada qalqalah pada dal di idgham muntajanisain. Masyaallah. Wa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum. Fakhuzuhum, tak ada wahum. Fakhuzuhum. Tak betul dia hari ni. Alhamdulillah. Wa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtu. Ada lagi sekolah pula. Wa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Sadaqallahul azim. Ayo Ustaz, sangkut je hari ni. Baik, insyaAllah. Semoga dimudahkan. Seterusnya terjemahan ayat 87 ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada Tuhan selain Dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Dia akan pasti mengumpulkan kamu semua pada hari kiamat nanti. Tidak ada syak, tidak ada keraguan padanya. Dan siapakah yang lebih benar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perkataannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pernah berdusta. Pasti hari kiamat nanti kita semua akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya ayat ke-88 ni semasa kembalinya daripada peperangan Uhud, ada beberapa orang munafik ini dia nak minta Rasulullah keluar, minta izin untuk keluar berperang. Sebenarnya mereka inginkan nak buat satu perancangan dengan orang kufar untuk memerangi Rasulullah. Jadi Allah SWT pun menurunkan ayat ini kerana sebab ada sebahagian para sahabat kata tak payah bagi mereka, wahai Rasulullah, bunuh mereka sebab telah jelas kemunafikan mereka. Ada yang sebahagian mana kata tak, biarkan mereka sahaja, tidak perlu menahan mereka ataupun membunuh mereka. Jadi Allah SWT pun menolak, bahkan Allah SWT menegur bagaimanakah, maksudnya mengapakah bagi kamu ada mengenai orang munafik ni ada dua golongan, menjadi dua pendapat, dua kumpulan, yang mana satu kumpulan kata biarkan, satu kumpulan kata bunuh ataupun jangan bagi, tahan mereka. Disebabkan Allah SWT telah jelaskan kemunafikan mereka. Allah SWT nak menegur yang kata tak perlu bunuh.
Jadi Allah Ta'ala kata, Allahu arkasahum, Allah akan kembalikan mereka kepada kufuran mereka sebabkan mereka apa yang mereka lakukan. Adakah kamu ingin memberi petunjuk kepada orang yang bagi Allah Ta'ala telah memberi sesat, menyesatkan mereka? Adakah kamu boleh memberi hidayat kepada orang yang Allah Ta'ala telah beri kesesatan kepada mereka? Wa may yudlilillah, siapa yang Allah SWT tetapkan kesesatan baginya, maka tidak adalah siapa-siapa yang kamu tidak akan mendapati apa-apa jalan untuk memberi hidayat petunjuk kepadanya. Seterusnya ayat 89, mereka berharap sekiranya kamu menjadi kafir seperti mana mereka kafir. Ini orang munafik ini, mereka ingin kamu orang Islam menjadi seperti mereka, kufur dalam kufuran seperti mereka, yang mana kamu semua akan menjadi sama seperti mereka, sama dengan mereka. Maka sebab tu Allah Ta'ala larang ayat seterusnya, fala tattakhidhu, janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai kawan, sebagai pemimpin, sebagai sahabat, teman, sampailah sehinggalah mereka sendiri yang berhijrah keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni berhijrah daripada kekufuran mereka, kekufuran dalam hati mereka tu, berhijrah kepada agama Islam, berhijrah kepada ke pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallah, man hajara ma nahallahu anhu, orang yang berhijrah adalah orang yang mana telah berhijrah daripada dosa yang apa yang Allah SWT larang daripadanya. Itulah dimasukkan dalam hijrah yang sebenarnya, iaitu hatta yuhajiru fi sabilillah. Fa in tawallau, maka sekiranya mereka berpaling, maka tawanlah mereka, tangkap mereka, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu mendapati mereka, dan janganlah kamu menjadikan di antara mereka sebagai pelindung, dan tidak juga sebagai penolong. Baiklah, alhamdulillah itu sampai 89 ni. Ada 2 ayat lagi. Nak sambung ataupun nak tangguh dulu saya kat sini. Terpulang pada Ustaz. Kalau Ustaz ada hal ataupun nak cepat, kita tangguh di sini saja. Kalau Ustaz rasa boleh sambung untuk satu lagi, Ada lagi yang satu orang lagi lah, makwa kalau ada masa. Kalau tak, kita tangguh lah. Ikut boleh. Ustaz. Sambung insyaAllah, habiskan surat. InsyaAllah. Okay, sila Ustaz. Terus. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum
ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها Ilal fitnati. Apa Ustaz? Ilal fitnati. Tidak ada qalqalah pada ta. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم أو يلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم Lam وقتلوهم ya'tazilukum ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baiklah, seterusnya terjemahan ayat 90. Kecuali orang-orang yang berhubung kepada satu kaum antara kamu, di antara mereka ada perjanjian. Jadi kalau ada perjanjian damai, maka janganlah kamu membunuh mereka, janganlah kamu menangkap mereka. Ini pada permulaan dahulu. Sebabkan setelah turunnya ayatus saif, ini ayat peperangan dengan orang musyrikin selain daripada orang beragama Islam. Dalam surah Taubah, surah Bara'ah, semua kita perang sama ada mereka membayar jizyah ataupun tidak, mereka akan diperang. Itulah yang terakhir sekali hukum bagi orang kufar ni. Au ja'ukum, atau mereka datang kepada kamu dalam berasa berat hati mereka, dalam keadaan remah. Dan janganlah kamu memerangi mereka ataupun memerangi kaum mereka. Mereka pun jangan perang, kaum mereka pun jangan perang. Ini ayat telah dimansuhkan demi hukum dia. Walau sya Allah, dan sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kekuatan mereka ke dalam kamu, maka pasti mereka akan memerangi kamu. Ini kalau terjadi mana mereka ni naik kepala pula, mereka akan memerangi kamu pula. Jadi fa in tazalukum, maka jika mereka membiarkan kamu, maka janganlah kamu memerangi mereka. Kalau mereka tidak ada buat masalah, tidak ada memerangi kamu, maka jangan kamu perangi mereka. Wa alqau, dan campak kepada mereka, ini tawarkan mereka dengan perdamaian. Maka Allah SWT tidak jadikan bagi kamu. Jadi mereka apabila meminta perdamaian, maka apabila mereka meminta perdamaian, kita kena beri perdamaian. Allah sebabkan Allah SWT tidak menjadikan bagi kamu ke atas mereka ajalan yang boleh kamu memerangi mereka apabila mereka meminta perdamaian. Seterusnya 91, kelak kamu akan mendapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka
memberi ataupun mereka berhidup aman bersama kamu dan mendapat hidup aman bersama kaum mereka. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah kekufuran, mereka akan kembali. Jadi ada juga di antara mereka yang mana mereka nak minta keamanan, sama berdamai, tapi apabila satu kaum lagi mengajak mereka untuk berkufur, mereka akan terjebak. Fa illam ya'tazilukum, maka jika kamu mereka tidak menjauhi kamu dan mereka menawarkan kepada kamu perdamaian juga dan mereka tidak menahan diri mereka, tangan-tangan mereka, maka tangkaplah mereka. Ini mereka nak perang juga dengan kamu, maka tangkaplah mereka, bunuhlah mereka di mana sahaja kamu dapati mereka, dan mereka itu kami menjadikan untuk kamu ke atas mereka satu kekuasaan, satu alasan, satu bukti yang mana kamu boleh menangkap ataupun membunuh mereka kerana mereka tidak menahan tangan-tangan mereka daripada memerangi kamu. Wallahu a'lam bis-shawab, insya-Allah. Itu saja, kita berhenti pada surat 92 ini. Kita akan sambung surat 93 insya-Allah pada minggu depan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri, semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik untuk saya dan kita semua beramal. Allah Taala alam bisawab. Jazakumullah taala jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian hari ini. Jalalain pada ayat 80 hingga ke 91. Alhamdulillah, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah pada petang ini. Terima kasih kepada 5 orang pembaca hari ini. Alhamdulillah. Ustaz, seperti biasa saya buat hebahan kuliah. Seterusnya kuliah kita, kuliah maghrib hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda dengan kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Afzan binti Abdul Manab dengan kitab Ilmu Fiqh Idaman Penuntut pada pukul 9.15 malam, insya-Allah. Saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada kata yang tersilap bicara, ada tuturan tersilap atur, yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa, segala kekurangan, kesilapan, kekhilafan dan daripada saya yang bergelar hamba. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul An. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amiltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.